Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah nahmadu wa nusalli ala rasulil karim. Saudara Datuk Seri Tiong Kencing, Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya, Saudara Khairul Firdaus, Timbalan Menteri, tuan-tuan yang terutama, duta-duta dan perwakilan asing, Dr. Roslan, KSU, Ainu Syam, KP dan semua yang hadir. Saya ucap terima kasih kerana dapat sekali lagi bersama dalam menyantuni dan meraihkan usaha saudara, terutama dalam meningkatkan industri kraftangan negara kita. Jadi ada beberapa perkara yang kita harus renungkan. Pertama, ada kaitan dengan pelancongan. Dan kementerian ini, seperti kita tahu, sudah menjadi di antara fokus utama kerana negara ASEAN dapat menarik pelancongan bukan saja dari negara China atau India, tetapi Eropah dan Amerika. Dan oleh demikian, peranan kita dari segi memacu pertumbuhan ekonomi itu sangat penting. Jadi saya ucap terima kasih dan tahniah kepada Datuk Seri Tiong dan seluruh keluarga di Kementerian Pelancongan kerana lebih agresif untuk mendapatkan, menarik pelancong dari luar negara. Jadi tapi saya kata kita kena tarik pelancong dari luar, bukan menteri pergi pelancong di luar. Gurau, selalu saya ganggu dia. Baik. Tetapi ini bermakna, sebab itu katakan ada sinergi, kaitan. Saya baru sebut kepada KSU, dia ada kaitan. Apa kaitan dia pertama? Pertama, bila pelancong datang, lapangan terbang dan pelabuhan harus efisien. Harus diperbaiki. Aerotrain KLIA itu harapnya siap secepat mungkin. Kemudian bukan saja di Kota Kinabalu, Kuching, Pulau Pinang, Alor Setar atau Kota Baru. Sekarang sampai ke Tawau. Jumlah pelancong yang ke Tawau, dan Tawau seperti kita tahu, lapangan terbang itu kecil. Tidak dirangka untuk mendapat pelancongan dari luar negara. Sekarang ada. Jadi maknanya dari Kementerian Pelancongan dengan jumlah kehadiran pelancong pergi ke Kementerian Pengangkutan dan tentunya Kementerian Keuangan dana-dananya, kemudian menyegerakan tindakan. Ini yang selalu saya tekankan. Asalkan kita ikut prosedur yang baik dan elak daripada amalan lama, masing-masing cari keuntungan, ambil habuan. Kalau kita dapat bertanggungjawab dalam bidang itu, kita harus percepatkan. Tak boleh nak siap baiki airport dalam biasa dulu 3-4 tahun, tak boleh. Jadi sebab itu saya dah minta semua kawasan-kawasan ini disegerakan, dan saudara Anthony Lok nampak menyegerakan hal yang sedemikian. Ya, lapangan terbang Tawau, Pulau Pinang yang sudah sesak itu harus diperluaskan untuk memudahkan. KLIA umpamanya itu dah jadi tekanan kerana jumlah pelancong yang sangat tinggi. Cuma saya kata kat Datuk Seri Tiong, jangan pergi ganggu immigration. Mesej sudah sampai dan kita sudah baiki. Untuk Seri Tiong ni banyak orang salah faham sebab dia garang. He wants to work things done. But I see, some patience is required supaya jangan ada salah faham. Tapi saya tekankan ini kerana saya kata tadi pelancongan, kena pelabuhan dan terkait juga immigration dan customs supaya usaha mempercepatkan. Kalau tidak kita galakkan pelancongan tetapi tersangkut dan orang tak suka tunggu berjam-jam ni. Kalau di New York orang boleh terima lah kerana whatever it is, people will still have to go to New York. Tetapi untuk negara kita tak perlu ikut kelembaban cara-cara yang sedemikian. Baik. Apa kaitannya berterusnya? Kalau ada mereka datang di sini, kita kena perkenalkan industri tempatan. Ya. Kerana promosi
hasil-hasil tempatan. Dan ini yang disebut kraft tangan di antara lain. Ya. Batik, songket dan pelbagai kaedah. Dan kita pula di Malaysia ini harus sensitif. Kita promote, dan saya ucap tahniah kepada Kementerian Pelancongan agak memikirkan hal ini, iaitu apa yang dihasilkan oleh Perlis, apa yang di Kelantan, apa batik di Terengganu, apa di Sabah dan di Sarawak. Jadi tiap negeri itu merasakan ada peranan mereka, dan perancangan daripada industri ini haruslah meluas supaya tidak akan menyebabkan beberapa kalangan merasa tersisih. Baik, sebab itu ada kaitannya lagi. Sebab itu saya kata kementerian ini penting. Apa kaitannya lagi? Kaitan dengan kraft tangan yang boleh mengangkat martabat hidup rakyat miskin. Ya. Saya tahu umpamanya dari suku kaum Rungus di Sabah. Diperkenalkan umpamanya dia buat ini beat santai. Tetapi kebetulan dia dapat sales daripada Itali, mengorder daripada Itali. Jadi masyarakat itu umpamanya dengan sendirinya ditingkatkan mutu pendapatan mereka. Ya. Ini contoh, mungkin satu contoh. Tetapi dari segi kerajaan dan kementerian kita harus promosi. Baik. Tahun depan kita akan mempromosikan ASEAN. Ini satu acara yang besar. Kerana ASEAN dalam mesyuarat-mesyuarat termasuk China, India, Australia, Eropah, Amerika yang akan datang kemari. Saya arahkan hadiah-hadiah ini dari kraft tangan. Jangan hadiah daripada yang besar-besar. Ya. Bayangkan. Dan kalau kita nak pastikan mutu tu baik, kita kenal pasti. KP harus kenal pasti sekarang. Di mana? Kalau di Lawas katanya, Sarawak, apa yang boleh hasilkan? Jadi kita selaraskan dengan latihannya Tibet, dananya tekun atau Mara. Ya. Kita selaraskan. Bukan saya tak nak luluskan dana. Kalau perlu, dia tidak boleh umpamanya penny wise pound foolish. Kalau betul ada keperluan, saya rasa tidak ada masalah. Tetapi kena selaraskan. Maknanya kalau tahun depan kita perlukan bahan-bahan ini, dan kementerian akan order untuk keperluan, dia puluh ribu menteri perwakilan asing untuk dalam setahun tahun depan ini. Jadi ada jenis-jenis hadiah yang kita sampaikan seperti mana mereka sampai kepada kita. Tidak terlalu mahal. Tetapi kalau kita order sekarang, barang-barang asas dibeli oleh syarikat. Dan kita pantau dengan cara sedemikian, ribuan industri kraft tangan kecil yang miskin dapat kita tingkatkan. Ini sebab tu saya kata, dia tidak boleh kerja dalam bentuk silo. Kerajaan ini mesti melihat keseluruhannya. Seluruh jentera kerajaan itu harus disatukan. Jadi ini KSU dalam beberapa pertemuan dengan semua citizen. Kerana modal ini, kalau Bumi Putra khususnya, dia ada banyak. Baik melalui PNB atau melalui khazanah atau daripada tekun atau mara dan lain-lain itu harus dimanfaatkan. Jadi dalam mesyuarat menteri akan datang, Sri Tiong boleh sebut bahawa harus ada sedikit sinergi di mana peruntukan untuk industri kraft tangan itu harus disediakan. Itu saya setuju. Ya. Jadi kita lihat umpamanya dari pelancongan ke isu pengangkutan, termasuk pelabuhan dan lapangan terbang, kepada industri dan kraft tangan. Dan saya sebut ini kali pertama di mana negara akan sambut majlis antarabangsa yang agak besar. Jadi saya ingat kalau mesyuarat peringkat menteri, kalau tak salah saya, untuk setahun depan mungkin mencecah ratus mesyuarat
Untuk ASEAN, ASEAN India, ASEAN Australia, ASEAN China, ASEAN Europe, ASEAN Amerika, dan sekarang ada lagi ASEAN GCC, negara Arab. Kita mesyuarat tahun depan, dan Putera Raja Muhammad bin Salman dalam keputusan akhir mesyuarat kata dia tidak akan adakan mesyuarat tahun ini ASEAN GCC, tetapi akan adakan tahun depan bila saya pengurusikan mesyuarat di Kuala Lumpur. Jadi rugi ya, kalau kita tak manfaatkan kedudukan itu. Kalau mutu yang kita hasilkan, kraft tangan itu betul-betul indah, betul-betul ada kecanggihannya, sophisticationnya, saya percaya dia akan kekal dalam usaha bisnes. Usaha kerajaan untuk tahun depan hanya mungkin memperkenalkan bahan-bahan itu. Jadi saya harap sekali lagi lah, saudara ambil perhatian dalam hal ini. Saya dah pengusikan mesyuarat pertama itu hari untuk menerangkan keperluan untuk tahun depan. Kerana ini belanja itu tinggi, jadi saya nak manfaat belanja itu bukan hanya hotel 5 bintang, tetapi terus ke industri kraft tangan di kawasan pendalaman Sabah Sarawak atau kawasan kampung dan desa. Kalau tidak, semua faedah ini hanya dibolot oleh kalangan elit di bandar, dan orang-orang yang luar bandar itu tersisih dan tidak memperoleh peluang yang sama. Saya dimaklumkan bahawa sehingga Disember 2023, 2,413 orang komuniti kraft baru telah dilahirkan. Nilai jualan 6,83 juta ringgit. Maknanya untuk kementerian ini dan industri kraft tangan ada permulaan yang baik. Ya. Tapi saya percaya boleh ditingkatkan kerana produk kraft tangan ini dia kadang-kadang boleh mencecah harga yang mahal. Saya dimaklumkan ada dari sektor korporat yang memesan barang-barang, ya, mungkin yang lebih mahal, keris dan sebagainya. Saya mencecah sehingga RM200,000 untuk satu pesanan. Ya. Saudari, tahun lalu saya umumkan satu program raksasa yang pertama kali berlaku dalam sejarah. Tiap kampung, tiap kawasan bandar atau perumahan akan diberi di antara RM50,000 hingga RM100,000 setiap kampung. Dan bukan untuk repair jalan ataupun untuk perbaiki surau, itu peruntukan lain. Yang ini minimal RM50,000, maksimal RM100,000 diberi setiap kampung hanya untuk menggalakkan mereka melibatkan diri dalam isu, dalam program ekonomi. Selama ini kita, ketua pengarah, menteri, pengarah KSU, dia yang menentukan. Kali ini saya kata tak, kita boleh bagi pandangan umum. Saya nak datang kuasa kampung itu sendiri bermesyuarat, dia putuskan dia dapat apa dengan dana itu. Kita hanya pantau supaya wang itu dibelanjakan mengikut kaedah. Dan di antara tekanan kita dari dana RM50,000 sehingga RM100,000 yang akan diputuskan oleh orang kampung sendiri ialah industri kraft tangan. Jadi satu modul dan keterangan yang lebih lengkap harus disediakan kerana hal ini sudah nak take off sekarang. Jadi untuk apa yang saya sebut dana komuniti madani ini, dia menelan belanja RM1 bilion. Kemudian ada lain yang saya nak sebut di sini, geran pendigitalan. Kita bicara tentang transformasi digital. Tetapi untuk orang kampung ni apa? Untuk orang miskin ni digital apa?
Kita belanja berbilion-bilion. Saya dalam kerajaan ini itu masalah yang saya selalu fikirkan. Kita boleh sebut tentang transisi tenaga, energy transition. Kita bicara soal digital transformation, transformasi digital. Tapi untuk rakyat biasa ni apa dia? Apa faedah dia? Sebab itu beberapa langkah termasuk dalam kraftangan memanfaatkan kemudahan digital itu penting. Maknanya sekali lagi KSU, KP harus selaras dengan kementerian-kementerian lain kerana dana dan geran pendigitalan untuk membantu usahawan kecil menaik taraf jualan, inventory, perekonomian digital itu disediakan RM5,000 setiap usahawan kecil termasuk dalam industri kraftangan. Belanjanya yang perlu diperuntukkan adalah RM100 juta. Now, pusat ekonomi digital di setiap Dewan Undangan Negeri itu sekali lagi mendukung pengusaha kecil di peringkat komuniti. Ini berniaga dalam talian. Maksudnya bila kita sebut kraftangan, berniaga dalam talian. Untuk ini RM25 juta disediakan. Usahawan desa 10 juta. Sekali lagi keupayaan digital. Saya bimbang kalau umpamanya kementerian ini work in silo, ya. Digital, kementerian digital. Pelancongan dan kraftangan dia bidang dia. Jadi ini akan menyebabkan kemudahan yang saya sebutkan ini tidak dimanfaatkan oleh kalangan yang diperlukan. Sebab itu tadi saya sebut kepada KSU tentang TVET, ya, bahawa peluang ini melatih anak-anak kita dalam bidang ini perlu ditingkatkan. Yang lain tu kita lihat kerana seperti mana saya sebut, peranan Kementerian Pelancongan untuk tahun depan terutamanya sangat penting. Kerana kita dapat jangka jumlah peningkatan pelancongan sangat tinggi. Program-program kita anjurkan itu sangat banyak dan ia memerlukan kerjasama sepenuhnya rakan-rakan dan mencari jalan menyelesaikan. Ada satu perkara yang saya nak akhiri. Kita bicara soal pembangunan. Dalam pembangunan madani ini, dia ada beberapa prinsip. Dia tidak ada arti pembangunan kalau kita terus melebarkan, menyebabkan lebarnya kesenjangan di antara golongan yang maha kaya dengan yang miskin. Dia tidak ada artinya pembangunan kalau umpamanya soal nilai tidak diterapkan. Soal peluang dan kesempatan orang bawah tidak diberi penekanan. Soal seni dan budaya tidak ditekankan. Semalam bila merasmikan International Financial Center TRX, ya, saya sebut jangan dalam kegairahan kita membina gedung it becomes gersang budaya, culturally barren. Dan budaya bagi kita ini dan seni termasuk nilai, termasuk akhlak, termasuk penguasaan bahasa yang baik, termasuk budi pekerti. Ini yang kita harus tekankan supaya pembangunan kita mengambil kira semua aspek tersebut. Sekali lagi saya ucap terima kasih dan tahniah kepada rakan-rakan di kementerian dan walaupun agak kurang sihat sikit, saya dipaksa oleh Tiong mesti datang. Jadi sekali lagi terima kasih dan tahniah kepada pemenang anugerah kraftangan negara dan saya doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan usaha kita mendapat restu dan keberkatan daripada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.